Okey, subtopik 5.3.2. So, kita ada teknik yang kedua dalam integration. Namanya adalah integration by part. So, kita boleh katakan dia punya definitionnya adalah pengamiran. Okey, pengamiran by part mungkin mengikut bahagian lah. Mengikut bahagian. Okay, so apa yang kita ada dalam integration by part ni adalah apabila kalau awak lihat nanti fungsi yang dia beri pada awak, fx-nya dia adalah apabila dia ada combination, okay, combination of two types of function. So, bila dia ada combination ataupun mix function nanti, function yang dia mix contohnya macam fungsinya ada ln campur dengan polinomial ataupun ln campur eksponen ataupun campur antara 5 dekat sini. So, kita kena integratekan dia dengan menggunakan teknik ni lah, teknik by part. Okey, so kita nak lihat macam mana step untuk selesaikan integration by part ni. Okey, so sambil tu tepi ni saya ada contoh lah. Ini adalah step, tepi ni saya buat dia punya example. So, step yang pertama, make an appropriate substitution choice of u and dv. Okey, dia kata tekniknya pertama macam seakan teknik yang pertama tadi, iaitu substitution choice, teknik integration by substitution lah kan. Jadi sama juga kita kena buat step 1 ni, tapi kita kena pilih dua perkara. Kita kena settingkan u dan dv. Okey, jadi contoh kalau saya ada soalan saya punya soalan contohnya dalam, contohnya soalan saya macam ini. Fungsi saya dalam ni, integrate kan, fungsi fx saya adalah x kuasa 3 ln x dx. So, ini yang saya katakan mix function tadi. Fungsinya yang dekat dalam ni bercampurnya dengan operasi darab, ada kuasa 3 dan ln. So, x kuasa 3 ni adalah polinomial, ln x ni masuk kategori log lah. Okay. So, dia kata kita kena pilih u dan dv. Siapa nak jadi u, siapa nak jadi dv. Jadi, dia ada hint dia dekat sini. Choose u, designate the function that appears first in logpad and let dv denote the rest. Okey, apa yang dia nak bagi tahu ni adalah logpad ni bukannya saja-saja tulis logpad macam ini. Tidak. Logpad ni dia ada susunan sebenarnya. Siapa yang muncul dulu dalam kita punya fungsi akan dapat jadi u. Dan yang balance akan jadi dv. Okey. So, logpad ni apa? LO ni merujuk kepada log ataupun ln. Maksudnya logaritm lah. Yang pertama ni logaritm. Yang P ni pula merujuk kepada polinomial. Polinomial tu apa? Polinomial tu adalah fungsi constant. Okey, constant, linear, kuadratik, kubik, kuasa 4, kuasa 5 dan seterusnya. Itu semua adalah polinomial. Okey, P merujuk kepada polinomial, E merujuk kepada eksponen. Eksponen jangan tak ingat pula, eksponen yang ada huruf E itulah eksponen. Okey, dan T trigonometri, maksudnya sin, cos, tangent dan sebagainya. Jadi dalam susunan logpad ni, siapa yang muncul dulu akan dapat jadi u. Okey, apa maksudnya muncul dulu tu? Okey, perhatikan dekat dalam awak punya soalan fx. Fx awak ni, awak ada apa? Okey, contoh dalam soalan kita ni kan, kita ada x kuasa 3 ni polinomial. Lepas tu, ln x ni adalah LO. Masuk dalam kumpulan log. Jadi, antara LO dengan P, siapa yang muncul dulu?
Okey, so dalam LO dengan P ni yang muncul dulu semestinya LO lah. Okey, iaitu ln X. So, ln X ni dapat jadi U. Macam gitu. Siapa yang muncul dulu dapat jadi U. Yang, okey, bila ln X ni dah guna, balance-nya adalah jadi dV. So, balance-nya adalah dV sama dengan, okey, X kuasa 3 dx lah. Jangan tanya pula, dV kenapa ambil dx kat belakang? Kalau dah ada dV kat sini, mestilah ada kawannya. Cuma kawannya terletak di sebelah satu lagi. Kalau pindahkan, dia akan jadi dV per dx lah. Okey. So, check awak punya fungsi combination function awak apa. Lepas tu lihat dalam susunan Lopez siapa yang muncul dulu. Okey, muncul dulu jadi U. Okey, itu step 1. Okey, step yang kedua dia kata differentiate U. U ni dia suruh differentiate dan integrate dV. Maksudnya sekarang U ni kena differentiate, kena cari du per dx. So, U ni kalau kita differentiate ln, kita akan dapat 1 per x. Kalau tak ingat, ni sila rujuk semula chapter 3. Macam mana nak differentiatekan ln. Okey, kemudian integratekan dV. dV yang awak dah ada dekat sini ni, dV yang dah ada dekat sini ni, dia suruh integrate. Okey, so kalau kita integratekan dV, integratekan dV maksudnya kita integrate 1 dV. Bila integratekan 1 terhadap dV, integratekan 1 terhadap dV, sama konsepnya awak integratekan macam kalau awak integrate 2 dx. 2 dx awak integrate akan jadi 2x. Jadi kalau 1 dV awak integrate akan jadi 1 V. Tapi 1 janganlah tulis dek. 1 just kita tulis 1 V untuk kefahaman kita, dan dia sebenarnya boleh tulis sebagai V. So, integratekan dV akan jadi V. Integrate X kuasa 3 akan jadi X kuasa 4 per 4. Okey. So, dalam kes ni, masa integrate dV ni awak tak perlu tulis tambah C tu dulu. Sebab nanti jawapan akhir sekali pun nak tulis tambah C. Jadi, kita dekat bahagian tengah kita punya step kita tak payah tulis tambah C. Okey, kemudian step kita yang ketiga adalah solve and rearrange step 2. Step 2 ni kena selesaikan lah. Maksudnya kita ni dah selesai dah ni. Kita dah differentiate U dan kita dah integrate dV. Okay. So, kalau kita lihat dekat situ, kita dah siap. Step 3 pun dah siap. Ni sekali arung lah ni, sekali jalan. Step yang keempat adalah substitute into formula of integration by part. Ada formula. Okay, integration by part ni dia ada formula. Iaitu formulanya adalah integrate U dV adalah equal to U V minus integrate V du. Okay. So, yang sebelah kanan, sebelah kiri ni sebenarnya dia akan tercipta apabila soalan kita tu kita dah bayangkan yang ni tadi jadi U, yang balance jadi dV. So, ini yang belah kiri kita. Okay, so kita just salin je lah. Okay, X kuasa 3 ln X dx adalah sama dengan, okay, ini adalah kita punya U dV. Ni U dan balance dV. Okay, equal to U V minus integrate V du. Jadi, daripada data awak just salin lah. Okay, U dengan V. U dengan V tu didarab. So, kita ada X kuasa 4 per 4 ln X UV, okay, minus integrate. Okay, dia suruh integrate. Okay, dia suruh integratekan V. Ni V kita, salin. Du. Du kita apa? Du kita kalau kita jadikan dia subjek, du kita ni subjek, dia akan jadi
dx per x. Jadi dx per x ni kita ganti kat sini ya. Dx per x. Okey, macam tu. So, sekarang step yang terakhir, solve last integration. Yang mana yang nak integrate? Yang depan ni, terms yang UV ni dah siap. Ini adalah jawapan dia. Dah siap dah ni. Dah tak ada simbol integration. Maksudnya awak dah tak payah buat apa. So, just yang belakang ni sahaja awak perlu integrate. Masih lagi ada simbol integration. So, dia jadi x kuasa 4 per 4 ln x minus, okay, 1 per 4 saya nak tarik keluar. X dengan x kuasa 4 boleh mansuh jadi x kuasa 3 dx. So, yang ini kita siapkanlah. X kuasa 4 per 4 ln x tolak. Okey, x kuasa 3 ni kalau integrate akan jadi x power 4 over 4. Jadi, nanti 4 dengan 4 ni boleh darab. So, dia akan jadi x power 4 over 16 plus c. Okey, siap. Macam inilah contoh untuk soalan berserta dengan dia punya step dia. Okey, contoh ni saya buat tak ada dalam nota. Okey, so contoh yang bawah ni pun sama. Okey, ni contoh yang sama. Okey, kita just nak tengok beberapa bahagian je. Okey, macam mana kita pilih Lopet, betul ke? Ini adalah combination polinomial dan log ataupun ln. So, kita ada dekat sini, kita ada P dan LO. Jadi, antara LO dengan P yang muncul dulu adalah LO. Jadi, LO kita adalah ln dapat jadi U, betul. So, bila ln dah jadi U, X dx akan jadi dV, betul. Okay, step yang kedua, kita akan integratekan. Okay, differentiatekan kita punya U. U kita differentiate akan dapat 1 per X, betul. Dan yang dV tu kita tambah simbol integration. Okay, integrate. So, step 3 selesaikan. Okay, kalau awak tengok step 3 kita siap-siap jadikan DU sebagai subjek. Sebab tadi dalam formula dia ada minta gantikan DU. Okay, jadi kita pindahlah siap-siap dx kita ke sebelah kanan. Okay, betul. Kemudian, macam yang saya ajar tadi kat atas, integratekan 1 dv akan jadi 1v. Jadi v equal to x integrate x kuasa 1 integrate jadi x kuasa 2 per 2. Betul. Tak perlu tambah c. Okey, kemudian step yang keempat, salin balik soalan. Masukkan dalam formula uv minus integrate v du. Okey, dan dapat jawapan akhir. Example J, kita ada dekat sini, evaluate the following integral by using the integration by part. So, kita ada 4 soalan. Kita akan pilih 2 dan 2 lagi anda akan selesaikan sendiri. Saya akan bagi jawapan. So, kita buat soalan A. Okey, soalan A dulu. So, untuk soalan A, kita ada integrate ln x dx. Okey. So, integratekan ln x dx ni memerlukan kita untuk selesaikan dia pakai integration by part. Okey, sebelum ni kalau anda masih ingat video yang pertama tentang integration, kita ada rules untuk integration. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah rules untuk integration. Dan kalau dilihat di sini, saya ada tuliskan, okey, dekat sini. Okey, dekat sini. Untuk integratekan ln x dx, kita perlu pakai integration by part. Maknanya dia tak ada rules yang direct terus boleh dapat jawapan. Ln x perlu digunakan teknik, okey, untuk dapat dia punya nilainya lah. Okey, so sekarang kita akan tahulah apa jawapan untuk integration ln x. Okey, kita pergi balik kepada page tadi. Okey, so kita nak buat sekarang dia punya example J untuk yang A.
So dalam kita punya fx kat sini, kalau kita perhatikan, kita ni tiada mixed function, tak apa. Tapi kita ada ln ni adalah ln. Maknanya kita ada ln x. So ln x ni dalam susunan Lopek kita pun dia yang first lah. Okey, dia yang first. Maknanya sekarang ln x ni akan jadi kita punya u. Okey, so bila dia jadi kita punya u, ln x dah guna sebagai u, dx ni akan dijadikan sebagai dv. dv sama dengan dx. Okey, so kemudian langkah seterusnya, bila kita dah siap setting u kita apa dan dv kita apa, kita dah bolehlah mula differentiatekan u. du per dx adalah sama dengan 1 per x. Dan yang belah sini ni, kita kena integrate. Jadi kalau kita integratekan dv, lepas tu integratekan dx, integrate 1 dv akan jadi 1v, dan integrate 1 dx akan jadi 1x. Okey, dan juga yang hasil differentiate ni tadi, baiknya kalau kita kemaskini, kita jadikan du sebagai subjek. So kita ada dx per x. Okey. Okey, seterusnya sambungannya saya buat kat sebelah sini. So kita dah boleh masukkan fungsi kita ni ke dalam formula. So kita ada ln x dx. Okey, formulanya adalah u v minus integrate v du. So u kita adalah ln x, v kita adalah x. So kalau kita darabkan dua perkara ni, dia akan jadi x ln x. Okey, x ln x. Jangan sama sekali ada yang kata x kan, kalau darabkan dengan ln x, dia akan jadi ln x kuasa 2, madam. Salah. Okey, salah. Sebab x yang satu ni, dia adalah polinomial. Ini adalah adalah logarithm. Jadi dia adalah dua benda yang berbeza. Macam air dengan minyak. Awak tak boleh campurkan dia. Dia tak akan larut lah. So maksudnya dia berbeza-beza. So dia adalah x ln x sahaja. Okey, ditolakkan dengan integrate v. V adalah x. du adalah dx per x. Okey, so sekarang kita dah nak siap dah. So fungsi kita ni, yang depan ni memang dah siap jadi dah. X ln x. Yang belakang ni kalau kita mansuh, dia akan jadi integrate dx. So jawapan akhir dia adalah x ln x. Integratekan 1 dx akan jadi 1x. So x tambah c. Okey, so ini adalah nilai apabila kita integratekan ln x dx. Inilah dia punya jawapannya. Okey, kalau pergi balik dekat rules tadi, okey, dekat mana tadi? Ni hasilnya kita dah tahu dah. Kalau kita integratekan dia, kita akan dapat x ln x tolak x, lepas tu tambah dengan c. Itulah dia. Okey. Ini dia jalannya. Okey, selesai untuk A. So kita akan buat satu lagi soalan. Saya nak pilih soalan trigonometry, soalan C. Okey, so dua lagi, student boleh cuba sendiri. So daripada soalan ni, kita perhatikan, nak solvekan dia. Dia adalah mixed function. X tu adalah polinomial dan cos X tu adalah trigonometry. Jadi kalau dalam susunan kita punya Lopek, okey, yang muncul dulu adalah P. Jadi kita punya polinomial yang X tu, X adalah polinomial kita, dapat jadi U. Okey, bila dah jadi X dah jadi U, balance-nya akan jadi dV. dV sama dengan cos X dx. Okey. So, bila kita dah tahu dah kita punya u dan dv, kita dah boleh mulalah proceed kita punya step kita, du per dx. Kita akan dapat 1. Dan yang belah sini pula, kalau kita integratekan dv
dan integratekan cos X dx. Okey, integrate 1 dv akan jadi 1v. So, tulis v sahaja. Integratekan cos. Integratekan cos akan dapat sin X. Okey. So, jangan lupa du ni sebaiknya kita tuliskan dalam sebutan du sebagai subjek. Okey. So, bila kita dah siap dah, kita punya setting apa semua ni, kita dah bolehlah mula untuk masukkan kita punya kita punya nilai-nilai ni ke dalam formula. Okey, so kita ada, okey, ni soalan kita sama dengan uv minus integrate v du. Okey, apa kita punya u? X. Apa kita punya v? Sin X. Okey, sama macam kes yang tadi. X kalau didarabkan dengan sin X akan jadi macam ni. Okey, ni betul. Jangan ada antara awak buat jadi sin X kuasa 2. Ini salah. Okey. So, ini adalah dua terms yang berbeza. Jadi, dia akan jadi X sin X. Okey, kemudian uv minus integrate v. V kita adalah sin X v du. Du kita adalah dx sahaja. So, daripada sini dah tinggal satu step je. Jawapan akhirnya adalah x sin x. Okey, sin kalau kita integrate akan jadi negatif cos. So, dia akan jadi negatif cos x tambah c. So, last tambah cos x tambah C. Okey, so ini jawapan untuk yang C lah. Okey, kita ada example J. So, example J ni adalah J double star. So, dia adalah satu soalan contoh apabila kita diminta untuk selesaikan integration by part, tapi kena buat integration by part tu 2 kali. Okey, 2 kali integration by partnya. Jadi macam mana kita nak solve? Kita akan buat satu-satu So, dia punya functionnya adalah eksponen x dengan sin 2x tolak 1. So, eksponen x tu adalah eksponen x. Semestinya dia masuk grup eksponen. Okey. Lepas tu satu lagi sin bla 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 tu adalah grup trigonometri. Okey. So, dalam susunan Lopet yang kita akan jumpa dulu adalah eksponen, barulah trigo. Jadi, eksponen x dapat jadi u. So, u kita adalah eksponen x dan dv kita adalah balance-nya, iaitu sin 2x tolak 1 dx. Okey, bila kita dah dapat tahu u dan dv, macam biasa kita akan cari dia punya du per dx. Okey, eksponen kalau dibezakan dia masih lagi jadi eksponen. So, jadikan du sebagai subjek, eksponen x dx. Dan dv ni perlu diintegrate. dv sama dengan integrate sin 2x tolak 1 dx. Jadi, integratekan 1 dv akan jadi v. Okey, dan integratekan sin 2x tolak 1. Nanti sila rujuk formula rules di atas. Kalau anda integratekan sin dan dalamnya adalah fungsi yang differentiable u terhadap du, dia akan jadi negatif cos u. Bawahnya kena letak nilai u yang dah differentiate, du per dx. So, bila kita lihat kat sini, kita akan dapat dia punya nilai adalah negatif cos u. U kita adalah 2x tolak 1 dan dibahagikan dengan hasil differentiate yang dalam ni. Dalam ni kalau differentiate dapat 2. Jadi kita kena tuliskan kat bawah. Jadi saya tulis siap-siap dia, tarik ke depan jadi 1/2. Okey, so bila kita dah siap dia punya setting kat sini, semuanya dah tahu, kita dah boleh dah boleh masukkan dalam formula uv minus integrate v du lah. So, kita punya formula kita adalah, okey, ni soalan eksponen x sin
2x tolak 1 dx sama juga dengan UV ni kalau didarabkan, saya akan terus kemaskan dia. Dia akan jadi UV dapat negatif 1/2 eksponen x cos 2x tolak 1. UV minus integrate V, ini adalah V kita dan ini adalah du kita. So kalau kita darabkan dia akan dapat negatif 1/2 eksponen x cos 2x tolak 1 dx. Okey. So daripada situ fungsi ni kalau nak kemas lagi sekali pun boleh. Negatif 1/2 eksponen x cos 2x tolak 1 minus jumpa minus akan jadi plus. 1/2 saya tarik ke depan, 1/2 eksponen x cos 2x tolak 1 dx. Okey. So daripada sini fungsi yang latest kita dapat ni, kita dapat lihat bahawa kawasan yang suruh kita integrate ni masih lagi dalam mixed function. Sebenarnya dekat sinilah berlakunya teknik integration by part lagi sekali. Kita kena buat integration by part lah lagi sekali. So sebelum kita tinggalkan part ni, kita namakan equation ni sebagai equation 1. Dan yang ini ni, katalah daripada sini saja. Yang kawasan, saya warnakan yang kawasan sini, yang ini kita perlu buat integration by part. Do integration by part. Untuk part yang warna merah ni. So kita akan buat di bawah sini yang warna merah tu. So saya nak salin balik dia punya soalan dia dekat sini. So kita ada, tak payah, kita terus tengok dekat daripada yang warna merah ni. Warna merah ni siapa yang jadi U, siapa jadi dV. So yang warna merah ni kita nampak ada lagi eksponen dapat jadi U. Dan dV nya adalah cos 2x tolak 1. So du per dx adalah sama dengan eksponen x. Dan du kalau dijadikan tajuk eksponen x dx. dv kena integrate. So kalau kita integrate 1 dv, dia akan jadi v. Integratekan cos, nanti saya mark rules. Rulesnya kalau dituliskan balik, saya tulis kat sini. Cos u, kalau nak integrate terhadap dx, dia akan jadi sin u kena bahagikan dengan du per dx. So apa yang kita ada dekat sini, cos ni kalau dia integrate, dia akan jadi apa? Sin 2x tolak 1 kena bahagikan dengan 2. So bahagi 2 saya tarik ke depan jadi 1/2. So daripada sini yang warna hijau ni kita dah boleh buat yang warna merah ni punya jalan kira dia lah, iaitu masuk dalam formula. Kalau kita buat dia punya jalan kira dia, dia akan jadi apa? Kita salin balik yang warna merah ni punya soalan. Eksponen x cos 2x tolak 1 dx. Formulanya adalah UV. So dia akan jadi UV minus integrate V du. Ni V dengan du ni kalau didarab, dia akan jadi 1/2 eksponen x sin 2x tolak 1 dx. So ini sebenarnya jawapan yang biru bawah ni sebenarnya adalah nilai yang akan digantikan dekat kawasan yang warna merah ni. So sekarang kita akan katakanlah ini namanya equation 2. So kita akan sub 2
ke dalam 1. Okay, masukkan equation yang kedua ni ke dalam equation 1. Gantikan. So, daripada situ, okay, kita tengok, kita tuliskan balik kat bawah. Nak masukkan tu. Okay, so fungsinya adalah, okay, kalau kita gantikan, okay, ni equation 1, eksponen X sin 2x tolak 1 dx adalah sama juga dengan negatif 1/2 eksponen X cos 2x tolak 1 tambah 1/2 integrate eksponen X cos 2x tolak 1 dx. Okay, so ini equation 1. Sama tak? Okay, sama. So, kita akan gantilah dekat kawasan yang paling hujung tu. Okay, kawasan sini ni kita gantikan. Okay, gantikan dengan equation 2. So, dia akan jadi apa? Equal to negative 1/2 eksponen X cos 2x tolak 1 tambah 1/2. Okay, dalam bracket. Gantikan dengan equation 2. 1/2 eksponen X sin 2x tolak 1 tolak 1/2 eksponen X sin 2x tolak 1 dx. Tutup bracket. Okay, tutup bracket kat sini. Macam itu. Okay, so seterusnya kita kena kemaskanlah fungsi kita. Okay, tengok saya buat Okay, nak buat ni kena banyak bersabar ya. So, kita ada eksponen X sin 2x tolak 1 dx sama juga dengan negatif 1/2 eksponen X cos 2x tolak 1. Okey, ni 1/2 nak darab masuk. 1/2 darab 1/2 akan jadi tambah 1/4 eksponen X sin 2x tolak 1. Kemudian 1/2 darabkan pula dengan terms yang ada interval integral ni lagi. So dia akan jadi negatif 1/4. Okey, kalau saya tarik keluar 1/4, dia darab integral eksponen X sin 2x tolak 1 dx. Okey, macam ini bentuk dia sekarang. Okey, panjangnya. Sekarang apa yang perlu kita buat? So, sekarang apa yang perlu kita buat adalah kita, bila anda lihat anda punya fungsi ni, fungsi anda ni sebenarnya, okey, tengok yang sebelah kiri. Fungsi yang sebelah kiri ni, okey, integral eksponen X bla 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 adalah sama dengan fungsi yang di sebelah kanan yang hujung sekali ni. Okey, sama termsnya. Jadi sekarang tugas kita adalah yang dekat sebelah sini ni kita kena kumpul duduk satu tempat dengan yang belah kiri tu. Okey, kita kumpulkan dia. So, kalau tak nak penat tulis banyak-banyak, awak kena letkan lah. Cuba letkan. Okey, katalah terms yang dekat sebelah kiri ni awak letkan dia sebagai huruf. Kita nak let. Okey, ini kita letkan sebagai A. Okey, terms yang kedua ni kita let sebagai B. Terms yang ketiga ni kita letkan sebagai D. Dan terms yang terakhir ni kita kena letkan dia sebagai tolak 1/4 A. Okey, so bila kita dah buat macam ini, kita boleh kumpul lah, senang, tak payah tulis banyak-banyak kali. So, kita ada A tambah 1/4 A sama dengan B tambah D
Okey, so 1 tambah 1/4 akan dapat 5/4. So dia adalah 5/4 A sama dengan B tambah D. Okey, so sekarang kita nak dapatkan A sahaja. So A kita adalah, okey, 5/4 pindah, dia akan jadi 4/5 B campur D. Okey, so sekarang kita dah bolehlah tuliskan balik kita punya jawapan akhir untuk kita punya soalan ni. Okey, saya kecilkan sikit. Okey. So sekarang A kita dah boleh panggil. Ini A kita tadi kan. Ni A, ni B, ni C, ni tolak 1/4 A. Jadi jawapan akhir kita boleh juga ditulis sebagai, okey, salin A sama dengan 4/5. Okey, B. B kita terms yang ni B. Dan tambahkan dengan D. So tambah 1/4 eksponen X sin 2X tolak 1. Okey, tambah C ujung sekali. Okey, siap. So macam inilah kaedah kalau kita dapat soalan. Soalan tu kali pertama kita integrate, dia tak jadi, dia tak boleh selesai lah. Bila dia tak boleh selesai, kita kena integratekan lagi sekali. Lepas tu kena substitute dan kita kena perhatikan kita punya fungsi tu ada ke terms-terms yang sama di right hand side dan left hand side. Kalau ada yang sama, kita kena buat cara macam inilah. Okey.